A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan bab yang pertama daripada subjek Ad-Da'wah Al-Islamiyah DWI 20102, iaitu bab mengenai pengenalan dakwah dan juga ilmu dakwah. Okey, nama pensyarah kami ialah Ustaz Muhammad Nurul Hafiz bin Abdul Latif. Okey, nama-nama ahli kumpulan saya pula ialah yang pertama saya sendiri, Ain Sofia binti Biamin, nombor matrik 056959. Yang kedua, Afiqah Uzma binti Muhammad Rosli. Yang ketiga, Nur Izzan binti Muhammad Yusof. Yang keempat, Nur Antira binti Nordin. Dan juga yang kelima, Nurul Farhana binti Syarifuddin. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita mengenali dulu ta'rif ilmu dakwah. Okey, fal ilmu fil lughah huwa idraku syai' bihaqiqatihi aw huwa idraku syai' ala ma huwa bi. Okey, maka dekat sini ilmu dari segi lughah maksudnya ialah kita nak mengetahui sesuatu dengan hakikat sebenar ataupun keadaan sebenar sesuatu tu. Okey, ilmu dari segi istilah pula ialah majmu'ul masail wa usul kulliyah tu. Okey, maksud dia dekat situ ialah ilmu dari segi istilah ialah himpunan daripada permasalahan-permasalahan yang ada tu dihimpunkan ke dalam satu topik. Okey, contohnya ilmu nahwu, ilmu kalam, ilmu kauniyat dan juga lain-lain lagi. Okey, wa da'wah fil lughah. Okey, dakwah dari segi lughah pula maksud dia ialah meminta ataupun kita boleh kata kita nak kepada sesuatu, iaitu untuk mengajak orang lain membuat kebaikan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkembangan ilmu dakwah ni. Okey, perkembangan ilmu dakwah ni bermula daripada zaman Rasulullah SAW dan juga Nabi Muhammad SAW merupakan pendakwah yang terhebat dan juga tidak dapat dibandingkan lagi. Sama seperti kita tahu apakah yang diuji, apakah ujian-ujian yang diterima oleh Nabi ketika menyampaikan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afiqah Uzma binti Muhammad Rosli, Raqam Talabah 0566 Wadihid Sab'an. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai hukum berdakwah. Ulama bersepakat mengatakan berdakwah itu ialah wajib, dan wajib itu terbagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dalil yang mengatakan berdakwah itu fardu ain ialah daripada kalimah min dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalimah min di sini membawa maksud menerangkan, bukan bermaksud terbahagi ataupun sebahagian. Ayat ini menunjukkan seruan berdakwah kepada semua muslim. Maka setiap muslim itu wajib berdakwah sekadar kemampuannya. Seterusnya ayat surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini menjadikan dakwah sebagai ciri umum dalam masyarakat Islam dan ia wajib bagi kita semua. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika dengan lidahnya tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Kalimah man di sini merujuk kepada lafaz umum. Mustalah asy-syari'atu lughah asy-syari'atu masanna Allah min ad-din wa amara bihi asy-syari'atu ad-din wa minhaju at-tariqu al-istilahu majmu'atu al-ahkam wa asy-syari'atu al-masadiratu an asy-syari'ah. Syariat dalam segi bahasa bermaksud apa yang dirancang, apa yang disusun oleh Allah dalam hal ehwal agama. Syariat merujuk kepada agama, manakala manhaj ialah jalan. Dari segi istilah, syariat bermaksud pengumpulan hukum-hukum syariat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Mustalahu al-minhaju al-lughah at-tariqu al-wadihu wa istinhaju at-tariqu sara najahan al-istilahu an-nazamu wal-khitatu al-marsumatu lil-syai'i. Minhaj dari segi bahasa bermaksud jalan yang jelas, manakala dari segi istilah ialah sistem dan rangka
untuk sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzan binti Muhammad Yusof, nombor matrik 056958, akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya tadi, iaitu berkenaan dengan wastadalla al-ulama al-qailuna biwujubi al-kafai biadillati minha, iaitu ulama yang mengatakan berdakwah itu fardu kifayah berdasarkan dalil-dalil di bawah. Baiklah, dalil yang pertama ialah daripada surah Ali Imran, iaitu daripada ayat yang ke-104, yang bermaksud hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka lah, yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi orang-orang yang beruntung atau berbahagia. Min di sini adalah menunjukkan sebahagian, kerana apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh. Dalil yang seterusnya pula adalah daripada surah At-Taubah, ayat 122, yang bermaksud tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Istilah-istilah dakwah. Yang pertama ialah mustalahud dakwah. Sini dia nak bagi tahu bahawa dakwah ni didefinisikan dengan dua makna, iaitu yang pertama adalah mengenai Islam itu sendiri, dan yang lain adalah mengenai seruan untuk Islam, seruan ke arah Islam lah. Dan makna yang kedua yang dimaksudkan dengan istilah dakwah ni adalah tablighul Islam linnas, iaitu menyampaikan Islam kepada orang ramai, wa ta'limuhu iyyahum, mengajarkannya kepada mereka, wa tatbiquhu fi waqi'il hayat, dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua ialah mustalahud da'i, iaitu istilah da'i. Istilah da'i daripada segi bahasa ialah orang yang menyeru kepada panggilan, di mana ianya adalah isim fa'il daripada perkataan da'a yad'u, di mana ha pada akhir perkataan tu adalah merujuk kepada mubalaghah. Dari segi istilah pula, seperti kita maklum bahawa maksud dakwah ni adalah menyeru panggilan. Jadi maksud da'i di sini adalah orang yang menyeru kepada panggilan tu, iaitu dia menyeru kepada Islam, lepas tu dia mengajarkan untuk orang ramai, lepas tu dia sendiri usaha untuk melaksanakannya. Okey, kemudian istilah da'i ni dia merangkumi orang yang melaksanakan semua perbuatan dakwah atau salah satu perbuatannya. Dan orang yang melaksanakan semua perbuatan ini adalah dakwah yang lengkap. Qala Allah azza wa jalla an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dalam Al-Quran juga ada mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, yang bermaksud, wahai kaum kami, terimalah seruan orang, iaitu Muhammad, yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya.
Seterusnya, da'i ini juga dapat didefinisikan sebagai seorang Muslim secara mutlaknya. Kerana dakwah ni adalah tugas setiap orang Muslim, iaitu orang Islam lah. Allah berfirman lagi dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yang bermaksud, inilah, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Akan tetapi definisi pertama tetap menjadi yang paling utama, kerana kejelasannya adalah di satu pihak, dan kerana seorang Muslim mungkin kekurangan kedudukannya dan mungkin tidak melakukan dakwah atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nur Atira binti Nordin, nombor metrik 056498. Baiklah, seterusnya saya akan menyambungkan mengenai mad'u. Mad'u iaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah mengajak mereka untuk mengikuti Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualiti iman, Islam dan ihsan. Menurut Imam Al-Ghazali, masyarakat yang menjadi sasaran dakwah itu terbahagi kepada empat golongan. Golongan pertama, yakni golongan yang jahil. Golongan ini tidak berniat untuk melanggar perintah Tuhan, tetapi tindakannya di luar daripada Islam dan pelanggaran peraturan Allah SWT adalah disebabkan kejahilannya. Golongan ini mudah dipimpin dan diinsafkan. Golongan kedua ialah golongan yang melaksanakan perintah Allah SWT tetapi tidak sepenuhnya, di samping mampu meninggalkan sebahagian daripada larangan Allah SWT sahaja. Hal ini terjadi kerana mereka tidak mampu melawan nafsu mereka. Sebenarnya dia memang rasa berduka cita di atas maksiat yang dilakukannya serta kecewa tidak dapat melaksanakan perintah Allah SWT. Golongan ini berat sedikit untuk diinsafkan kerana dia mengetahui segala perintah dan larangan Allah tetapi telah dikalahkan oleh nafsunya. Termasuk di dalam golongan ini para ulama yang boleh bersyarah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis tetapi masih menurut kemahuan nafsunya di dalam kehidupan dan kenyataan yang sebenar. Menyadarkan golongan ini hanyalah dengan menundukkan nafsunya. Yang ketiga ialah golongan yang mempunyai kepentingan. Golongan ini melakukan kemungkaran dan tidak mahu melaksanakan peraturan-peraturan Tuhan di dalam hidupnya sama ada pada dirinya, rumah tangganya dan masyarakatnya kerana mengauk keuntungan darinya. Golongan ini boleh dikategorikan sebagai golongan yang mengampu dan munafik. Golongan ini susah disedarkan kerana kepentingannya mengatasi hukum-hukum Allah SWT. Yang keempat ialah golongan yang menganggap baik itu jahat dan jahat itu baik. Mereka beranggapan Islam itu kolot dan Barat itu moden. Yang tutup aurat itu tidak terbuka mindanya, yang buka aurat itu terbuka mindanya. Golongan ini adalah golongan yang paling susah untuk disedarkan. Biasanya mereka ini mempunyai ideologi-ideologinya yang tersendiri yang diperjuangkan seperti ideologi komunisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme dan lain-lain. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa lebih banyak masa dan tenaga perlu ditumpukan kepada golongan pertama dan kedua kerana peluang untuk mereka kembali amat cerah. Untuk golongan yang ketiga dan keempat, tidak perlu diberikan banyak masa dan tenaga. Golongan ini hanya perlu dibendung pengaruhnya agar tidak menjangkiti masyarakat kerana mereka telah sebati dengan prinsip hidup mereka. Peruntukan masa di dalam kerja dakwah ini perlulah dilakukan dengan tepat agar usaha dakwah itu tidak berakhir dengan kekecewaan serta mematahkan semangat untuk menegakkan kalimah Allah SWT.
Seterusnya ialah milah. Milah dari segi bahasa membawa maksud perintah. Milah bersangkut paut dengan para nabi, yakni orang yang kepada mereka agama diwahyukan. Perbezaan milah dengan din ialah din dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni yang mewahyukan agama. Milah dihubungkan dengan nabi yang kepadanya agama itu diwahyukan. Milah adalah nama bagi sejumlah syariat. Begitu juga pendapat Abu Hilal Al-Askari, seorang ahli linguistik bahasa Arab. Milah tidak diidofahkan kecuali kepada Nabi yang membawanya seperti millat Ibrahim. Tidak terdapat idofah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dipergunakan kecuali dalam sejumlah syariat. Manakala din pula hanya diidofahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut M. Quraish Shibab, kata milah terambil dari kata yang berarti mengimlakkan, yakni membacakan kepada orang lain agar ditulis olehnya. Ini kerana agama atau milah adalah tuntutan-tuntutan yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala bagaikan sesuatu yang diimlakkan atau ditulis sehingga sama sepenuhnya dengan apa yang disampaikan. Okey, yang ketujuh, saya nak terangkan mengenai istilah usul dakwah. Aslu syai' fil lughah. Asal sesuatu tu, asasuhu allazi yaqumu alaih. Asas kepada sesuatu perkara tu. Okey, wa usulul ulum iaitu qawaiduha allati tubna 'alaiha al-ahkam, iaitu kaedah-kaedah yang membawa kepada sesuatu hukum tu. Asal kepada ilmu ialah kaedah-kaedah yang membawa kepada sesuatu hukum tu. Wa min hazil ma'ani al-lughawiyyah li kalimatul usul yumkinuna an na'raf usulud da'wah fil istilah. Okey, seterusnya kita boleh mengenali dan mengetahui dari segi istilah usul dakwah. Yang pertama, adilatul dakwah wa masadiruha allati tusnadu ilaiha, iaitu dalil-dalil dakwah. Dan juga yang kedua, wa arkanuha allati taqumu 'alaiha, dan juga rukun-rukun dakwah tersebut. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang mustalah manahij ad-dakwah, iaitu istilah-istilah dalam metod dakwah ni. Okey, al-manahij mufraduha manhaj ataupun wa minhaj, iaitu manahij ni mufrad dia daripada perkataan manhaj ataupun minhaj. Wa qad sabaqa ma'nan fil mustalah as-sadis bayan makna al-minhaj lughatan, iaitu seperti mana yang telah disebut pada istilah yang keenam, yang mana sudah diterangkan makna minhaj dari sudut bahasa, khutih marsumah, minhaj dirasah ataupun minhaj at-ta'lim. Wa min hazihi ta'rifat al-lughawiyyah al-asliyah, iaitu maksud dia, jadi daripada takrifan-takrifan dari sudut bahasa tersebut, maka dapatlah kita ketahui makna manahij dakwah dari sudut istilah ialah nizam dakwah ataupun lain-lain sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Syarifuddin. InsyaAllah akan menerangkan tentang uslub-uslub dakwah. Al-asalib merupakan jamak kepada uslub, dan daripada segi bahasa, al-asalib ni membawa maksud jalan atau boleh dikenali juga sebagai mazhab. Dan uslub dakwah daripada segi istilah pula membawa maksud jalan bagi seseorang pendakwah dalam menjalankan dakwahnya, atau cara ataupun metod dalam melaksanakan dakwah. Terdapat beberapa cara ataupun uslub bagi seseorang pendakwah dalam menyampaikan dakwah. Antaranya ialah melalui metod ibadah, melalui ekonomi, kepimpinan dan juga secara syura. Contoh bagi metod dakwah melalui ibadah adalah dengan solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan seterusnya, bagi metod ekonomi pula adalah melalui pengurusan harta dalam Islam, jual beli dan lain-lain. Bagi metod kepimpinan pula boleh diterapkan melalui kemahiran dalam memimpin, dan akhir sekali melalui syura, iaitu boleh dijalankan dengan cara diskusi atau perbincangan secara ilmiah. Telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 165, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن, yang membawa maksud serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa yang dimaksudkan dengan hikmah? Iaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dan batil, dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa qawluhu subhanah فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang membawa maksud, maka berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berkeras hati, sudah tentu mereka menjauhkan diri daripada sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Seterusnya, mustalah wasailu dakwah. Al-wasail fi lughah mufraduha wasilah. Pada asalnya membawa maksud apa yang menyampaikan ia kepada sesuatu, dan daripada segi istilah pula ia membawa maksud apa yang boleh menyampaikan sesuatu kepada dakwah ataupun saluran penyampaian yang digunakan untuk menyampaikan dakwah melalui uslub-uslub yang sesuai. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan iaitu berkenaan dengan tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh yang kami pilih adalah tokoh sains Islam, iaitu Al-Biruni dan Ibn Sina. Tokoh yang pertama ialah Al-Biruni, di mana Al-Biruni ni dunia sains mengenali dia ni sebagai salah seorang lelaki Islam terbaik dalam bidang falsafah, astronomi, perubatan dan fizik. Disebabkan wawasan dan pengetahuan Al-Biruni ni yang sedemikian luas, ternyata menempatkan dirinya sebagai pakar ilmuwan Muslim tersohor pada awal abad pertengahan. Baiklah, sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Biruni ni. Nama sebenar beliau adalah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, yang dilahirkan pada 5 September 573 Masihi di perkampungan Khwarizmi, Turkmenistan, dan beliau meninggal pada 13 Disember 1448 Masihi di Ghazni, iaitu sekarang dipanggil Afghanistan. Al-Biruni ni bermakna asing yang dinisbahkan pada tempat kelahirannya iaitu Turkmenistan, di mana pada masa tu kawasan ni merupakan daerah khusus untuk orang asing. Seterusnya, Al-Biruni ni dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Dia menghabiskan usia mudanya untuk menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Menurut beberapa sumber, ilmuwan ulum ini memperoleh pendidikan dari beberapa orang ulama kenamaan pada zamannya. Di antaranya ialah Syekh Abdul Samad. Kemudian ialah pendidikan Al-Biruni. Pendidikan Al-Biruni ini dalam bidang perubatan. Dia belajar dengan Syekh Abdul Wafa Al-Buzayani. Kemudian dalam bidang matematik dan astronomi, dia belajar dengan Syekh Abdul Nas Mansur bin Ali bin Iraqi. Maka tak hairanlah apabila Al-Biruni ini terkenal dengan seorang pakar dalam berbagai bidang ilmu semenjak dia usia muda lagi. Seterusnya ialah sumbangan Al-Biruni. Yang pertama ialah sumbangan dalam bidang matematik. Disebabkan dia ni pakar dalam bidang matematik,
beliau boleh menerangkan sistem nombor India, iaitu Hindu numeral. Seterusnya ialah beliau juga boleh menjelaskan tentang prinsip kedudukan, iaitu principle of position. Seterusnya ialah beliau juga hasilkan trisection of angle, iaitu sudut-sudut boleh dibahagikan mengatasi masalah yang tidak boleh diselesaikan menggunakan pembaris dan kompas. Seterusnya ialah sumbangan Al-Biruni dalam bidang astronomi. Yang pertama ialah Al-Biruni ni yang membincangkan permasalahan yang sebenarnya berabad-abad lebih ke hadapan, iaitu sama ada bumi berputar atas paksinya ataupun tidak. Seterusnya orang pertama yang membuat eksperimen fenomena astronomi. Gabungan kaedah saintifik dan Al-Biruni menjadi asas kepada sains moden. Yang terakhir sekali, Al-Biruni membuat perbandingan tentang halaju bumi dengan halaju cahaya dan mendapati ianya sangat besar. Wallahu a'lam. الذي لقبته أمه بأبي الريحان، والذي سيعرف بعد ذلك بالبيروني، شغوفا بالعلم منذ صغره. وكان لقاؤه مصادفة بعالم النباتات اليوناني بداية لدخوله إلى عالم العلم من أوسع أبوابه. يا محمد، أحضر لي عينة من هذه الزهور التي هناك. حسنا. بينما كنت تجمع أنت هذه الأزهار، جمعت أنا أزهارا أخرى. انظر. تبدو الأزهار متشابهة للوهلة الأولى، ولكن أظنها مختلفة. توقعت أنك ستلاحظ ذلك. ما الفرق بينها؟ النباتان يا محمد من فصيلة الجويسئة. ما قمت بجمعه يسمى الجويسئة الخضراء، ولها أسماء أخرى يسميها البعض قش الفراش أو الخيثرة الخضراء أو بقلة اللبن. أما ما قمت أنت بجمعه يسمى الجويسئة العطرة. هل تشم رائحتها؟ نعم، رائحة نفاذة. يستعملها البعض لإضافة نكهة للطعام، ولكن لها استعمالات طبية أيضا، فهي تمنح النشاط للجسم وتساعد من يعانون من احتباس في البول. معلومات مهمة بالفعل. لو ظللت على نفس الدرجة من الاهتمام ستصبح عالما ذا شأن في علم النباتات. أتمنى ذلك، وإن كنت أرغب في تحصيل علوم أخرى كذلك. يبدو أنك لن تكتفي بعلم النباتات يا أبا الريحان. هناك أسئلة تحيرني عن الفلك والكواكب وعن هذه الأرض التي نعيش عليها، كما أنني درست بعض الحساب، وأظن أن هذا العلم يستهويني أيضا. ولا أخفيك سرا يا معلمي، تشغلني الناس بأجناسهم ولغاتهم وطبائعهم. كم أنا سعيد بسماع هذا منك. الآن سأرحل يا أبا الريحان وأنا مطمئن. ترحل؟ نعم، لابد أن أعود إلى اليونان. قلت لك من قبل إنني جئت إلى هنا في رحلة لجمع ودراسة أنواع جديدة من النباتات. وقد اشتقت إلى بلدي وأسرتي، ولكن سأمنحك هديتين قبل أن أرحل. تعال معي يا أبا الريحان. أريد منك أن تقرأ كل هذه الكتب جيدا. إنها من أهم الكتب اليونانية في علوم الهندسة والفلسفة والحساب. شكرا يا سيدي، شكرا. ولكن لماذا أحضرتني إلى هنا؟ وأين نحن بالضبط؟ هذه هي الهدية الثانية. إننا في قصر الأمير أبي نصر منصور بن علي ابن عراق. أمير؟ نعم، هو أحد أمراء الأسرة الخوارزمية،
وأي قصر هذا الذي يحوي مكتبة ضخمة كهذه المكتبة؟ الأمير أبو نصر محب للعلم، بل إنه عالم في الفلك أيضا. ألم تقل إنك تحب هذا العلم؟ يا لها من مفاجأة. ها هو الأمير قد حضر. مرحبا بصديقي العالم وتلميذه النجيب. مرحبا بك أيها الأمير. هذا إذن هو العالم الصغير الذي أخبرتني عنه. لست عالما يا سيدي، لم أستحق بعد أن أنال هذا اللقب. أنا أعرف قدر نفسي جيدا. احرص إذن على تلقي المزيد من العلم لتصبح عالما ذائع الصيت يوما ما. ألا تود أن تكون شهيرا وغنيا؟ لم أفكر في هذا مطلقا من قبل. كل ما أريده هو أن أحصل على المزيد من العلم. حسنا، إجابتان رائعتان. يبدو أنك أحسنت اختيار تلميذك أيها العالم. أرى أنك لن تمانع إذن في أن يصبح أبو الريحان تلميذا لك. على العكس، أعجبني ذكاؤه ونهمه للعلم، وسيكون منذ اليوم ملازما لي، وسأعلمه كل ما أعرف. ولكن ما الأمر يا أبا الريحان؟ كنت تلميذا لك يا سيدي، ولكنني أيضا كنت أساعدك في عملك، وكنت تساعدني وتعطيني أجرا مقابل ذلك، تعويضا عن عملي السابق مع أمي في جمع الحطب. لن أستطيع إذن أن أتفرغ للدراسة هنا، لأن أمي ستحتاج إلى من يساعدها. أنت صبي رائع وذكي، وأيضا عطوف وحسن التربية ومتحمل للمسؤولية. سأتولى نفقات تعليمك كلها يا أبا الريحان، ولا تقلق بشأن والدتك. أتعرف أيها العالم، لم تكن مصيبا تماما عندما قلت لي إن هدية هذا الصبي هي إحضاره إلي هنا. الحقيقة إن هذا الصبي نفسه هدية لي. سيكون لي الشرف أن أعلمه كل ما أعرف. شكرا لك أيها الأمير، شكرا لك. هيا أيها التلميذ، انطلق الآن إلى منزلك، فمن الغد ستصبح متفرغا للعلم فقط. أمضى أبو الريحان فترة طويلة في قصر الأمير العالم منصور بن علي، ويوما بعد يوم كان أبو الريحان يثبت أنه في طريقه ليصبح عالما كبيرا. كان هذا آخر كتاب، وها قد أنهيناه. تعال معي. لا أصدق نفسي يا أبا الريحان. خيرا يا مولاي. خلال هذه الأعوام استطعت أن تلم بكل ما في هذه المكتبة من معارف وعلوم. هذا بفضل الله، ثم بفضل رعايتك لي. لم ننتهي بعد يا أبا الريحان، ما زال أمامي ما أقدمه لك. هل أتتك كتب جديدة يا مولاي؟ بل هناك ما هو أهم. العالم الكبير عبد الصمد الحكيم. هذا عالم الفلك الشهير؟ نعم، إنه هو. مرحبا يا مولاي أبا نصر. مرحبا يا أبا الريحان. تعرفني أيها العالم؟ لطالما تحدث الأمير عنك، وأبدأ إعجابه الشديد بك، وتوقع لك مستقبلا باهرا. الحمد لله، هذا من فضل ربي. أعانك الله وزادك من علمه، هذا أقل ما تستحقه يا أبا الريحان. ستدرس مع أستاذك الجديد علم الفلك وحركة الكواكب بتفصيل أكبر. هيا هيا يا أبا الريحان، فما زال أمامك العديد من أبواب العلم لتطرقها. وأنا أعتقد من كلامك عنه أيها الأمير أنه يملك مفاتيح هذه الأبواب. الحمد لله، الحمد لله. اهتم أبو الريحان بعلم الفلك، ولاحظ معلمه أنه يبرع فيه
يوما بعد يوم. أراك تطيل النظر إلى السماء يا أبا الريحان. ألا ندرس الفلك يا سيدي؟ أين سأنظر إذا؟ أعني أنك لا تستعمل المنظار. نعم، أنا الآن أتأمل. فيما تتأمل؟ هل أشركتني؟ بالطبع يا سيدي، هناك أمر جعلني الغروب أفكر فيه. انظر إلى خط الأفق هناك يا سيدي. أعتقد أنني يمكن أن أتوصل إلى معادلة ما تتيح لي أن أقوم بحساب محيط الأرض. ماذا؟ ما هذه الفكرة الغريبة؟ نعم، ربما لن أفعل هذا الآن، ولكن أعتقد أن لدي أفكارا تحتاج إلى مزيد من الدراسة وتصميم الآلات والتجارب، ولكن هذا الأمر ربما أفعله فيما بعد. أما ما أفكر فيه الآن فقد يبدو جنونا بالنسبة إليك يا سيدي، ولكنني أكاد أجزم بأنه حق. قل يا أبا الريحان، أنا في شوق إلى أن أسمع جنونك. لا أعتقد أن الأرض ثابتة. ماذا؟ أظن أنها تدور حول نفسها. بعض الكواكب نرى أثناء رصدنا لها جوانب مختلفة منها. أظن أن هذا يحدث بسبب دورانها حول محورها، وبما أن الأرض كوكب مثلها فلا بد أنها تدور حول محورها هي أيضا. كلامك مدهش، ولو صح لأحدث ذلك ثورة في علم الفلك. ولكن يا محمد، هذا الكلام يحتاج إلى الكثير من التجارب لتثبته. هذا هو دور العالم يا سيدي، أن يفكر ثم يجرب ثم يصل إلى نتائج. تجتاز مسافات واسعة في خطوات قصيرة يا أبا الريحان. وصلت أخبار أبي الريحان إلى أمير خوارزم، فطلب منه الانضمام إلى علماء قصره، وضمن له ما يكفيه للعيش عيشة كريمة ليتفرغ للعلم والاستنباط والاستكشاف. أمي، هل أنت راضية عني الآن؟ دوما كنت راضية عنك وفخورة بك يا محمد يا أبا الريحان. اسمحي لي، لابد أن أجهز نفسي لألحق بموعدي مع أمير خوارزم. هل هناك أمر مهم؟ نعم، عرضت عليه أن أقوم ببناء مرصد فلكي. وماذا كان رده؟ وافق بالطبع، وأحضر جميع المستلزمات التي طلبتها. سأبدأ مع أساتذتي في بناء المرصد. هل تبكين؟ من السعادة، من السعادة يا ولدي. لكل العلم الذي في أيدينا من سنين. ذاع صيت أبي الريحان، وبدأ نجمه يلمع بين العلماء في عصره. ولكن كانت في انتظاره مفاجآت عديدة ستغير حياته مرة أخرى. Seterusnya ialah kisah Ibn Sina. Nama sebenar Ibn Sina ialah Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Sina. Beliau merupakan salah seorang pakar sains dari Uzbekistan yang hidup antara tahun 980 sehingga 1037 Masihi. Ibn Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Pengajian peringkat awalnya bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. Selain itu, beliau turut mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik, matematik, sains, fiqh dan perubatan. Walaupun Ibn Sina menguasai pelbagai ilmu pengetahuan termasuk falsafah, tetapi beliau lebih menonjol dalam bidang perubatan sama ada sebagai seorang doktor atau mahaguru ilmu tersebut.
Ibnu Sina mula menjadi terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit Puteranup Ibnu Nas al-Samani yang gagal diubati oleh doktor lain. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang perubatan tiada tolok bandingnya sehingga beliau diberi gelaran Al-Syekh Al-Rais, yakni Mahaguru pertama. Ibnu Sina juga telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul Al-Adwiyat Al-Qalbiyah yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku itu, beliau telah menceritakan dan menghuraikan 760 jenis penyakit bersama dengan cara untuk mengubatinya. Hasil tulisan Ibnu Sina sebenarnya tidak terbatas kepada ilmu perubatan sahaja, tetapi turut merangkumi bidang dan ilmu lain seperti metafizik, muzik, astronomi, filologi, syair, prosa dan agama. Ini dapat diperhatikan dalam sebuah lagi kitab agung beliau berjudul Kitab Al-Syifa yang memuatkan penulisan berkaitan sains dan falsafah. Penguasaannya dalam pelbagai bidang itu telah dijadikan seorang tokoh sarjana yang serba boleh. Beliau tidak sekadar menguasainya tetapi berjaya mencapai tahap kemuncak, iaitu puncak kecemerlangan tertinggi dalam bidang yang diceburinya. Di samping menjadi puncak dalam bidang perubatan, Ibnu Sina juga menduduki kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu logik, yakni mantik, sehingga digelar guru ketiga di belakang Aristotle dan Al-Farabi. Dalam bidang penulisan, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya termasuk kumpulan Risalah yang mengandungi hasil sastera kreatif. Secara keseluruhannya, Ibnu Sina banyak memberi sumbangan terhadap tamadun Islam, terutamanya dalam ilmu perubatan. Beliau seorang yang tidak mengenal putus asa, sebab itulah beliau berusaha bersungguh-sungguh mempelajari sesuatu ilmu dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ibnu Sina adalah seorang yang berinovatif kerana beliau banyak menghasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu, terutama dalam bidang perubatan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah mempunyai semangat berusaha dan jangan cepat putus asa seperti Ibnu Sina. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan, tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nas Al-Farabi. Wallahu a'lam.